Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini cikgu akan sambung lagi bab 6 perakaunan untuk kelab dan persatuan siri ketiga. Standard pembelajaran untuk hari ini, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Di akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar akan dapat mentafsir pendapatan hasil, pendapatan modal, perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal. Pelajar-pelajar juga akan dapat menyediakan akaun perdagangan dalam bentuk T dan format penyata untuk mentafsir untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan persatuan. Pelajar-pelajar akan dapat menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan dalam bentuk T dan format penyata. Pelajar-pelajar juga akan dapat memberi alasan item yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Seterusnya, kita lihat apakah tujuan penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang pertama adalah untuk merekodkan item pendapatan hasil dan item perbelanjaan hasil. Ia disediakan untuk mengira lebihan atau kurangan bagi operasi kelab dan persatuan. Okey, apa itu lebihan dan kurangan? Lebihan bermaksud jumlah pendapatan hasil melebihi jumlah perbelanjaan hasil. Maka kita akan dapat lebihan. Manakala kurangan pula bermaksud jumlah perbelanjaan hasil melebihi jumlah pendapatan hasil. Okey. Pelajar-pelajar perlu tahu, selain akaun yuran, akaun-akaun lain juga perlu dibuat pelarasan bagi mendapatkan jumlah yang sepatutnya dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, apakah jenis-jenis pelarasan yang terlibat semasa menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan? Antaranya, susut nilai aset bukan semasa, hasil belum terperoleh, hasil belum terima, belanja belum bayar dan belanja prabayar. Okay, seterusnya kita lihat apakah hasil dan belanja bagi kelab dan persatuan. Mula-mula sekali, pelajar-pelajar perlu tahu pendapatan untuk kelab dan persatuan terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama kita panggil sebagai pendapatan hasil dan yang kedua kita panggil sebagai pendapatan modal. Di mana pendapatan hasil sahaja yang kita akan masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk kelab dan persatuan. Manakala pendapatan modal kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, kita lihat apakah itu pendapatan hasil. Pendapatan hasil merupakan pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Aktiviti yang kelab tu jalankan. Contoh kalau dia kelab itu adalah kelab renang, kelab kita itu adalah kelab renang, maka aktiviti berkenaan dengan kelab renang. Contoh apa? Itu yuran ahli, Apa lagi? Yuran masuk, untuk menjadi ahli kelab renang. Kemudian yuran pertandingan, kutipan jualan pesta ria yang dijalankan oleh kelab kita, sewa diterima kerana penyewaan kemudahan bangunan kelab dan persatuan, faedah atas pelaburan, keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab persatuan. Keuntungan perniagaan ni macam kalau kita kelab kita menganjurkan melaksanakan sebuah perniagaan, membuat perniagaan untuk menambahkan dana kelab. Okay? Jadi keuntungan perniagaan kita tu kita akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, seterusnya derma. Derma ni kamu kena ingat, derma terbahagi dua. Satu, derma yang bukan bertujuan untuk membiayai satu projek, itu kita masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, dalam akaun pendapatan. Tapi kalau untuk derma yang bertujuan untuk membiayai suatu projek, contoh kita nak membesarkan kolam renang, menambahkan kolam renang untuk kelab, maka itu dah termasuk sebagai pendapatan modal.
Jadi pelajar kena tahu bezalah ya. Derma ni ada dua jenis. Satu pendapatan hasil, satu kita kategorikan sebagai pendapatan modal. Okey, penerimaan lain yang tidak dianggap sebagai pendapatan modal adalah pendapatan hasil ya. Okey, kita lihat pula apakah maksud pendapatan modal ya. Pendapatan modal adalah pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Ya, maksudnya aktiviti lain daripada aktiviti utama kelab tu. Contohnya, jualan aset bukan semasa, ya. Kita ada perabot atau kita ada kelengkapan lebih yang kita tak guna dan kita nak jual. Maka itu bukanlah aktiviti kelab, ya. Okey, itu kita panggil pendapatan modal. Lepas tu derma khas yang bertujuan untuk membiayai membina projek baru dalam kelab kita. Itu juga merupakan pendapatan modal, ya. Dan peruntukan kewangan daripada kerajaan juga merupakan pendapatan modal. Okey, seterusnya kita nak lihat pula apakah jenis perbelanjaan dalam kelab persatuan dan apakah perbelanjaan yang direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, ya. Okey. Perbelanjaan ada dua jenis untuk kelab dan persatuan. Yang pertama kita panggil perbelanjaan hasil dan yang kedua perbelanjaan modal. Ya, perbelanjaan hasil merupakan perbelanjaan pengurusan dan pentadbiran sesebuah kelab dan persatuan, ya. Manakala perbelanjaan modal merupakan perbelanjaan ke atas pembelian atau membina aset bukan semasa. Nampak tak perbezaan tu? Jadi yang kita akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan adalah perbelanjaan hasil. Okey, apakah contoh perbelanjaan hasil? Gaji, ya, insurans, belanja am, sewa rumah kelab dan kadar bayaran. Belian barang niaga untuk dijual semula, ya. Belian barang niaga ni bermaksud kamu kena ingat bahawa kelab persatuan ni bukanlah entiti yang berorientasikan keuntungan. Jadi mereka bukan ditubuhkan untuk mencari keuntungan, tetapi mereka akan membuat apa jenis perniagaan yang boleh menambahkan dana kelab. Jadi bila kita nak buat perniagaan mesti kita ada beli barang niaga kan. Jadi belian barang niaga itu kita anggap sebagai perbelanjaan hasil, ya. Okey, belian alat tulis, stem, akhbar dan majalah untuk kegunaan kelab, ya. Susut nilai aset bukan semasa. Aset bukan semasa bukan kita tak masuk sebagai perbelanjaan hasil. Tetapi susut nilai aset bukan semasa kita kategorikan sebagai perbelanjaan hasil, ya. Elang kehormat iaitu honorarium, ya. Belanja untuk menjalankan urusan pentadbiran kelab dan bayaran perkhidmatan, ya. Dan apa-apa sahaja perbelanjaan yang bukan dikategorikan sebagai perbelanjaan modal, kita masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, bahagian perbelanjaan hasil. Okey, ya. Okey, perbelanjaan modal pula. Apakah contoh-contoh perbelanjaan modal? Ya, yang pertama, belanja ubah suai bangunan, membesarkan rumah kelab, pembinaan gelanggang, ya, atau tempat letak kereta untuk kelab, pembelian aset bukan semasa, ya, bayaran guaman dan duty stamp pembelian aset bukan semasa, kos pemasangan pendingin hawa. Itu semua dikategorikan sebagai perbelanjaan modal dan kita tidak masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sebaliknya kita masukkan dalam akaun kedudukan kewangan, ya. Okey, pelajar-pelajar, kamu telah pun tahu, ya, tafsiran pendapatan hasil, pendapatan modal, perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal. Dan pelajar-pelajar juga, okey, perlu faham dan tahu bahawa pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil sahaja yang kita akan masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, ya. Manakala untuk pendapatan modal dan perbelanjaan modal kita tidak masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sebaliknya kita akan masukkan ke dalam akaun kedudukan keuangan, ya. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan pula bagaimana untuk menyediakan akaun perdagangan, ya, untuk kelab dan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan, ya, untuk mencari atau menambah dana kelab, ya. Jadi kita kena sediakan akaun perdagangan kelab dan persatuan. Seterusnya, pelajar-pelajar perlu tahu apakah komponen yang ada dalam akaun perdagangan kelab dan persatuan, ya.
Kalau kamu lihat di sini, komponennya masih sama seperti kamu sediakan akaun perdagangan untuk milikan tunggal, ya, di mana perlu ada jualan, ya, dan kamu kena tahu bahawa jualan ni adalah jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, inventory awal, belian, ya, iaitu belian adalah belian tunai ditambahkan dengan belian kredit. Okey, inventory akhir. Okey, kamu akan dapat untung atau rugi kasar. Kemudian untuk kelab persatuan kita akan tambahkan dengan belanja pengendalian perniagaan dalam akaun perdagangan untuk mendapatkan untung atau rugi bersih untuk perniagaan kelab dan persatuan. Okey. Okey, untuk memudahkan kamu faham, kita akan sambung latihan kita pada kelas yang lepas, di mana kelas yang lepas kamu telah pun pelajari bagaimana untuk menyediakan akaun yuran. Okey, so hari ini kamu akan belajar pula bagaimana untuk menyediakan, ya, akaun-akaun lain, iaitu termasuklah akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar, ya. Kenapa kita nak kena sediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar? Kerana kalau kamu tengok tadi pada komponen, cikgu dah cakap kita perlu ada jualan dan belian, ya. Di mana jualan tu adalah jualan tunai dan jualan kredit. Kalau belian tunai dan belian kredit. Ya, jualan tunai dan belian tunai kamu boleh dapat amount tersebut di dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Tetapi untuk jualan kredit dan belian kredit, ya, tak ada di sini. Jadi kamu kena buat akaun kawalan belum bayar dan akaun kawalan belum terima untuk membuat pengiraan, ya. Sekiranya soalan tak minta kamu sediakan akaun kawalan, kamu boleh buat secara congak lah, ya. Dan kamu perlu dapatkan amount jualan kredit dan belian kredit. Kerana kita perlukan amount tersebut untuk masukkan ke dalam akaun perdagangan yang kita akan sediakan, ya, bagi kelab persatuan yang menjalankan perniagaan. Okey, jadi sini kita kena buat C, kemudian kita akan buat D, iaitu akaun perdagangan minuman bagi tahun berakhir 31 Disember 2018, dan kita juga akan sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okay, di sini cikgu tunjukkan format, ya, untuk menyediakan akaun perdagangan bagi kelab dan persatuan. Ya, kamu boleh sediakan dalam bentuk T atau bentuk penyata, ya. Okey, di mana di sebelah debit kamu akan letakkan semua kos jualan dan belanja pengendalian, manakala di sebelah kredit kamu akan letakkan jualan. Kemudian apabila jualan ditolakkan dengan kos jualan, kamu akan dapat untung atau rugi kasar, kemudian kamu akan tambah atau tolakkan dengan belanja pengendalian untuk mendapatkan untung atau rugi bersih. Okey. Okey. Dan ini dalam bentuk format penyata, ya. Okey. Okey, baiklah pelajar-pelajar, kamu telah pun tahu bagaimana untuk menyediakan akaun perdagangan, ya, untuk kelab dan persatuan. Okey, dan kamu juga dah tahu bahawa untuk menyediakan akaun perdagangan kelab persatuan, kamu perlu dapatkan amount jualan. Jualan tu bermaksud jualan tunai ditambahkan dengan jualan kredit, ya. Okey, untuk mendapatkan jualan tunai, kamu boleh rujuk dalam soalan, iaitu di bahagian akaun penerimaan dan pembayaran, ya, ada di situ akaun belum terima. Tetapi untuk jualan kredit, kamu kena buat sedikit pengiraan atau menyediakan akaun kawalan seperti ini, ya. Okey, ini format dia, cara untuk mendapatkan jualan kredit, ya, jualan kredit. Okey. Mula-mula sekali kamu kena tahu bahawa akaun belum terima ni dia merupakan akaun aset. Jadi pertambahannya di sebelah debit, pengurangannya di sebelah kredit. Jadi apa saja yang menambahkannya kita akan debitkan dan yang kurang kita akan kreditkan. Okey, kalau baki untuk akaun belum terima, dah tentulah kita akan debitkan. Kita debitkan baki awal akaun belum terima, ya. Kemudian kita akan masukkan amount yang kita terima daripada akaun belum terima, iaitu kita rujuk dalam akaun penerimaan dan perbelanjaan, ya. Kenapa cikgu kreditkan? Kerana apabila ada
pemegang akaun belum terima kita yang membuat pembayaran, maka mereka telah mengurangkan hutang mereka kepada kita. Jadi di sini aset kita kepada akaun belum terima berkurang. Ya, that's why kita kreditkan. Ramai pelajar yang confused, dia mengatakan, cikgu kita dapat duit, dah tentulah bertambah, aset kita bertambah. Ya, aset kita bertambah tetapi untuk tunai di bank, bukan untuk akaun belum terima. Akaun belum terima berkurang, tapi aset ditunai di bank bertambah. Jadi di sini kita rujuk pada kita punya tajuk akaun. Akaun kita adalah akaun kawalan belum terima, jadi bila kita mendapat wang, maka aset kita untuk akaun belum terima berkurang. That's why kita kreditkan. Kemudian kita kena masukkan baki akhir akaun kawalan belum terima. Okay, baki awal debit, baki akhir mestilah kredit. Okay, kemudian barulah kita boleh mengira jualan kredit. Caranya kita perlu imbangkan dulu ya. Jumlahkan, jumlah terbanyak iaitu di sebelah kredit. Kita turunkan, kemudian kita akan tulis amount yang sama di sebelah debit. Jadi bila kita nak dapatkan jualan, kamu ambil jumlah ni dan tolakkan baki awal. Dan kamu akan dapat amount untuk jualan. Okey? Okey, macam biasalah bila kamu dah tutup akaun, baki akhir ni mesti kamu hantar ke bulan hadapan, iaitu tahun berikutnya, iaitu 2019. Okay, seterusnya, kamu perlu kira pula belian, amount belian yang akan kita masukkan ke dalam akaun perdagangan kelab dan persatuan. Ya, sama seperti jualan tadi, di mana belian juga kita perlu dapatkan belian tunai ditambahkan dengan belian kredit. Ya, belian tunai kamu boleh dapatkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Ya, tetapi untuk belian kredit kamu perlu buat sedikit calculation, ya, ataupun kamu sediakan akaun kawalan belum bayar. Ya, untuk soalan ni diminta kamu sediakan akaun kawalan belum bayar. Ya, ni format akaun kawalan belum bayar. Ya. Mula sekali kamu kena tahu sifat akaun belum bayar, iaitu ia bersifat liability, ya. Liability, tanggungan kelab, sebab kita yang berhutang dengan pihak luar. Okey, jadi pertambahan liability Mbak Lih kata di sebelah kredit dan pengurangannya di sebelah debit. Jadi apa saja yang menambahkan akaun belum bayar kita akan kreditkan, dan apa yang mengurangkan kita akan debitkan. Dia terbalik dengan akaun kawalan belum terima. Okey. Okey, kita mulakan dengan baki. Januari 1 baki BB kita akan kreditkan. Kemudian kita akan debitkan pula bank, iaitu penerimaan daripada akaun belum bayar, ya. Kemudian kita kena masukkan baki akhir akaun belum bayar. Kemudian barulah kita boleh dapatkan belian kredit dengan cara kamu kena imbangkan akaun ini dan dapatkan jumlah, iaitu jumlah di sebelah kredit, ya. Kemudian letakkan jumlah yang sama di sebelah debit, dan untuk mendapatkan maaf. Okey, kamu kena imbangkan dan kamu kena turunkan jumlah yang banyak. Di sini jumlah yang banyak akan wujud di sebelah debit, dan kamu kena masukkan jumlah yang sama di sebelah kredit. Kemudian kamu ambil jumlah ini dan tolakkan baki awal, ya. Barulah kamu akan dapat amount untuk belian kredit, ya, belian kredit. Dan seperti biasa, bila kita dah tutup akaun, kamu perlu bawa baki akhir ke tahun hadapan, ya, di mana kamu bertentanganlah. Kalau baki akhirnya sebelah debit, maka nanti baki awalnya di sebelah kredit. Okey. Seterusnya kita akan sediakan, ya, soalan untuk C, iaitu akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Dan kita juga akan sediakan untuk soalan D, iaitu akaun perdagangan minuman bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Ya. Okey. Mula-mula sekali bila kamu nak menyediakan sesuatu akaun, kamu perlu keluarkan atau highlightkan maklumat-maklumat penting ataupun item-item yang perlu kita masukkan ke dalam akaun tersebut, ya. Jadi di sini cikgu telah pun highlightkan item-item yang perlu dimasukkan dalam akaun kawalan belum terima. Okey. Kemudian barulah kamu buka akaun kawalan belum terima. Okey. Ni akaun kawalan belum terima, ya. Macam biasa tuliskan tahun dan RM pada ruangan jumlah, ya. Okay, mula-mula sekali kita akan masukkan baki awal, ya. Baki awal nak tengok di mana? Kita tengok di sini, ya. Di bahagian atas soalan, di dalam
bahagian senarai aset dan liability ni diberikan akaun belum terima minuman. Di sini diberikan baki awal 110 dan baki akhir 170. Jadi kita masukkan baki awal 110. Ya. Okey, seterusnya kita akan masukkan pula ya penerimaan akaun belum terima minuman yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Ya, di sebelah kredit. Kemudian kita akan masukkan pula baki akhir ya. Iaitu 170. Cikgu ambil di sini ya. Okey. Kemudian barulah kamu imbangkan. Kemudian barulah kamu boleh dapatkan jumlah jualan kredit ya. Di mana kamu ambil jumlah di sini dan tolakkan amount yang ada di sebelah debit. Kamu akan dapat jualan kredit sebanyak 1040 ya. Okey, kemudian macam biasa bila kita sediakan akaun dan kita tutup akaun tersebut, kita kena bawa baki akhir ke tahun hadapan ya, menjadi baki awal. Jadi kita akan debitkan baki awal sebanyak 170 ya, amal yang sama. Okey. Kemudian ya, barulah kita akan sediakan pula akaun kawalan belum bayar. Sama seperti tadi, apabila kamu nak sediakan apa saja jenis akaun, kamu keluarkan amount atau item yang perlu dimasukkan ya. Di sini cikgu dah pun highlightkan maklumat-maklumat yang kita nak masukkan. Kemudian kamu sediakan akaun kawalan belum bayar ya. Firstly kita akan masukkan baki awal ya. Cikgu dapatkan di senarai aset dan liability iaitu akaun belum bayar minuman sebanyak 170 ya, baki awal. Okey. Kemudian barulah kamu masukkan jumlah penerimaan jumlah pembayaran yang telah dibuat ya, iaitu untuk akaun belum bayar minuman iaitu sebanyak 1120. Kita akan letakkan di sebelah debit. Kemudian kita akan masukkan baki akhir akaun belum bayar minuman. Kemudian barulah kita masukkan baki akhir akaun belum bayar minuman ya, iaitu sebanyak 130. Dan kita akan letakkan di sebelah debit. Ya. Okey. Lepas tu barulah kita boleh dapatkan amount untuk belian kredit ya. Di mana kita perlu imbangkan akaun kawalan belum bayar terlebih dahulu. Ya. Kemudian barulah kita akan ambil jumlah ini dan tolakkan amount yang ada di sebelah kredit. Barulah kita akan dapat belian kredit iaitu sebanyak 1080 ya. Kemudian seperti biasa bila kita tutup akaun, kita mestilah bawa baki akhir ke tahun hadapan ya. Okey, sekarang kita telah selesai menyiapkan C ya, iaitu akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okey, jadi sekarang kita bolehlah sediakan akaun perdagangan minuman bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okey, seperti biasa kamu keluarkan ataupun kamu highlightkan butiran-butiran penting yang kita kena masukkan ke dalam akaun perdagangan. Okey. Okey, kemudian kamu sediakan akaun perdagangan ya. Caranya tuliskan nama kelab ya di atas iaitu Kelab Rekreasi Bandang dan tajuk akaun iaitu akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Ya. Okey, mula sekali kita akan masukkan ya item jualan. Okey, untuk mendapatkan jualan seperti yang cikgu cakap tadi, kamu perlu dapatkan jualan tunai tambah jualan kredit ya. Okey, jualan tunai kamu ambil daripada soalan iaitu dalam akaun penerimaan dan pembayaran ya. Dan jualan kredit kamu telah kira dalam akaun kawalan belum terima. Kamu ambil dan masukkan di sini. Kamu tunjuk dalam pengiraan ni ya. 1100 tambahkan 1040 kamu dapat 2140. Okey. Kemudian barulah kita akan tolakkan dengan kos jualan. Ya. Okey, di sini kos jualan yang pertama sekali mestilah kita masukkan inventory awal iaitu sebanyak 225 ya. Kat mana cikgu ambil? Cikgu tengok
dalam soalan di bahagian senarai aset dan liability, inventory minuman awal sebanyak 225. Ya. Kemudian cikgu akan tambahkan dengan belian, ya. Belian ni sama seperti jualan tadi, kamu perlu dapatkan belian tunai dan belian kredit. Okey, belian tunai 660 kamu ambil daripada soalan ada kat sini, ya, belian minuman. Kemudian belian kredit kamu ambil daripada akaun belum bayar. Jadi jumlahnya kita dapat 1740. Ya. Okey, kemudian kamu ambil inventory awal, tambahkan dengan belian, kamu akan dapat 1965, ya. Seperti biasa, kamu kena tolak dengan inventory akhir, inventory minuman, inventory akhir, ya. Iaitu sebanyak 170 dan kamu akan dapat kos jualan 1795, ya. Selepas kamu dapat kos jualan, kamu ambil jualan, tolakkan dengan kos jualan, ya. Barulah kamu akan dapat untung atau rugi kasar. Di sini kita dapat untung kasar sebab jualan melebihi daripada kos jualan, ya. Dan kamu kena ingat perbezaan akaun perdagangan untuk kelab persatuan, ya, di mana kita akan tambah atau tolakkan dengan belanja pengendalian perniagaan, ya. Okey. Di sini kita lihat kita dapat untung. Kalau untung bertemu dengan belanja, mesti kita kena tolak. Sebab untung tu adalah hasil, belanja tu adalah belanja. Tapi kalau kamu dapat rugi kasar, ya, jadi kamu akan tambahkan dengan belanja pengendalian tersebut, ya. Jadi di sini kamu tolakkan belanja pengendalian, iaitu di sini ada satu saja belanja pengendalian, iaitu upah kedai minuman. Okey. Kat mana cikgu ambil ada dalam soalan di sini, ya, upah minuman. Maaf cikgu lupa highlight sikit, iaitu sebanyak 670, ya. Maka cikgu tolakkanlah untung kasar, tolak upah kedai minuman. Cikgu akan dapat untung rugi bersih. Tadi cikgu dapat untung kasar, sekarang cikgu dapat rugi bersih kerana untung kasarnya kurang daripada belanja. Jadi kita akan dapat rugi bersih 325. Di mana 325 ni kita akan masukkan nanti dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sekarang kita akan sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk kelab dan persatuan ini. Dan pelajar-pelajar kena tahu format dia adalah pendapatan hasil tolakkan dengan perbelanjaan hasil. Okey, di sini pendapatan hasil tolakkan dengan perbelanjaan hasil, barulah kamu akan tahu sama ada kelab ini mendapat lebihan atau kurangan, ya. Okey, jom kita cuba buat. Mula-mula sekali seperti yang cikgu katakan sebelum ni, kamu sebelum menyediakan apa-apa akaun, kamu kena highlightkan atau notekan item-item yang akan dibawa masuk ke dalam akaun tersebut. Jadi ianya memudahkan kamu dan kamu akan kurang membuat kesilapan, iaitu ketinggalan, ya, atau meninggalkan maklumat-maklumat penting yang perlu dimasukkan, ya. Okey, di sini kalau kamu tengok cikgu dah highlightkan yang kita perlu masuk daripada soalan terus, dan ataupun cikgu ada tick. Okey, kita tengok satu persatu, ya. Okey, di sini cikgu highlightkan alatan sukan. Buat pengetahuan kamu, alatan sukan kita tak masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kerana dia merupakan hasil pendapatan modal, ya. Tetapi kenapa cikgu highlight kat situ? Kerana kita perlu masukkan susut nilai alatan sukan. Kalau kita lihat di sini, alatan sukan tu ada baki awal, ada baki akhir dan ada juga penerimaan dan pembayaran pada tahun 2018. Jadi kita kena kira untuk melihat sama ada susut nilai ataupun tidak. Biasanya ada, ya. Okey. Seterusnya kita akan masukkan juga, ya, kita terus pergi tengok dalam penerimaan pembayaran dulu. Kita akan masukkan air dan elektrik, ya. Kerana ini adalah perbelanjaan hasil di mana kita panggil sebagai kadar bayaran. Kemudian kita akan masukkan juga iaitu insurans, ya. Kerana dia merupakan belanja perbelanjaan hasil. Okey. Akhbar dan majalah.
merupakan belanja, alat tulis juga merupakan belanja, dan jangan lupa ni yuran lapuk. Dan pelajar-pelajar kena ingat derma di sini. Cikgu dah cakap derma ni ada dua kemungkinan. Satu, dia perlu masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dan satu lagi, dia tidak boleh dimasukkan. Okay, bezanya, kalau derma itu adalah pendapatan hasil, kita masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau dia pendapatan modal, kita tak boleh masukkan. Jadi cara nak tahu, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, kita masih tak tahu lagi sama ada dia adalah pendapatan hasil ataupun pendapatan modal. Tetapi kalau kita rujuk dalam maklumat tambahan, diberitahu di sini, derma yang diterima adalah untuk membina gelanggang. Kan cikgu dah cakap, kalau ia bertujuan untuk membina sesuatu projek, maka ia adalah pendapatan modal. Kalau pendapatan modal, kita tak boleh rekod dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ya? Jadi di sini derma kita tak masuk. Tapi yuran lapuk ni kita masuk kerana dia belanja. Okay? Okay, jom sekarang kita sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, ya, cikgu nak buat sedikit penambahan. Ya, tadi cikgu tertinggal penerangan. Untuk akhbar dan majalah, kalau kamu lihat di sini, cikgu ada highlightkan di sebelah atas dan juga di dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Ya, kalau kamu lihat di sini ada lebih daripada satu item lah untuk perkara yang sama. Jadi bila ada lebih macam ni, kamu perlu buat pelarasan. Kalau kamu lihat di sebelah atas tu adalah akhbar dan majalah belum bayar, ya, iaitu pada awal tahun. Dan kita ada juga dalam penerimaan, iaitu sebanyak ni lah, ya, jumlah yang kamu lihat ni. Jadi kamu perlu buat pelarasan. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kamu nak buat tanpa menyediakan akaun. Ya. Begitu juga untuk alat tulis. Kalau kamu lihat di atas ada inventory alat tulis dan di dalam akaun penerimaan pembayaran ada kita ada membuat pembayaran untuk alat tulis. Jadi kita perlu buat pelarasan, ya. Okey, seterusnya kita sediakan format akaun pendapatan dan perbelanjaan, ya. Kita tuliskan tajuk, ya, iaitu nama kelab rekreasi Banang, ya, dan tajuk akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okey, tajuk tu kamu salin saja semula daripada soalan. Okey. Okey, kemudian kamu senaraikan semua pendapatan hasil, ya. Okey, pendapatan pertama dekat sini adalah yuran masuk sebanyak 230. Kemudian yuran ahli. Kalau kamu lihat di sini, cikgu tikkan yuran ahli. Kenapa cikgu tik? Maksudnya di sini kita telah pun membuat pelarasan atau telah pun menyediakan akaun sebelum ni. Jadi kamu ambil semula daripada akaun yuran yang telah kamu sediakan, ya, di mana kita telah sediakan dalam siri ketiga sebelum ni, ya. Iaitu yuran ahli untuk tahun semasa 5,360. Ni. Kalau kamu lihat ni, kita dah pun sedia akaun yuran ni dalam siri ketiga dan kita ambil daripada sini lah, ya. Ambil daripada sini. Okey. Okey, kemudian kita lihat ada tak selain daripada yuran masuk dan yuran ahli untuk pendapatan. Kalau ada, kita masukkan. Kalau tak ada, kita jumlahkan. Okey, kalau kita lihat di sini dah tak ada. Okey, kita dapat jumlah pendapatan hasil sebanyak 5590. Ya, kemudian kita senaraikan semua perbelanjaan hasil. Okey. Perbelanjaan hasil yang pertama di sini, ya, kita tengok dalam ni dulu, iaitu air dan elektrik, ya, di mana kita panggil sebagai kadar bayaran sebanyak 790. Kemudian di sini kalau kamu lihat alatan sukan, ya, yang cikgu highlightkan dengan warna orange. Okey, kita tak akan masuk alatan sukan, tetapi kita akan masukkan susut nilai alatan sukan. Macam mana cikgu kira? Cikgu akan ambil baki awal alatan sukan, tambahkan dengan penerimaan dan pembayaran alatan sukan, kemudian tolakkan dengan baki akhir. Ya, jadi perbezaan itulah yang kita akan nampak adanya susut nilai. Itu cara kamu membuat calculation tanpa menyediakan akaun, ya. Okey, jadi kamu tunjukkan pengiraan tu di sini, di tepi
perkataan susut nilai alatan sukan. Tunjukkan ya. Dan kamu akan dapat 230. Okey. Kemudian kita akan masukkan belanja insurans. Ya, sebanyak 250. Cikgu ambil di sini ya. Okey. Kemudian kita masukkan belanja akhbar dan majalah. Okey, untuk akhbar dan majalah juga kita perlu buat pelarasan ya. Sebab kita lihat ada baki awal, iaitu baki awalnya adalah akhbar dan majalah belum bayar sebanyak 50 dan dalam penerimaan ada sebanyak 130. Maksudnya penerimaan dan kita telah, bukan penerimaan, pembayaran yang telah kita buat adalah 130. 130 ini adalah termasuk dengan baki awal akaun belum terima, iaitu baki belum akaun belum terima akhbar dan majalah untuk tahun lepas. Tadi cikgu dah cakap, dalam kelas yang sebelum ni cikgu dah cakap, kita nak masukkan amount iaitu yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa. Kerana kita mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Iaitu hanya hasil dan belanja yang sebenar-benarnya berlaku tahun semasa saja kita rekodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi kita akan ambil 130 tolakkan dengan 50 akaun belum terima tahun lepas. Okey. Kita akan dapat 80. Kemudian kita masukkan belanja alat tulis ya. Okey, kita lihat di sini inventory alat tulis ada baki awal tak ada, kita ada baki akhir. Okey. Jadi di sini tak ada apalah baki awal nak ditambahkan. Jadi kita ambil perbelanjaan alat tulis kita dan kita tolakkan dengan 30 baki akhir. Maka kita akan dapatlah belanja alat tulis yang sebenar pada tahun semasa, iaitu sebanyak 60. Ya. Okey. Seterusnya, kita lihat pada maklumat tambahan, ya, iuran lapuk. Ya, kita masukkan sebanyak RM40. Okey. Dan kita tengok ada lagi tak apa yang belum kita masuk. Kalau kamu lihat, cikgu ada tandakan right ya di sini. Yang kita cikgu tandakan right ni maksudnya kita telah pun membuat, kita telah sediakan akaun sebelum ni. Iaitu kita sudah sediakan akaun perdagangan. Okey. Dan akaun perdagangan kita telah pun mendapat rugi bersih sebanyak 325. Rugi bersih minuman 325. Okey. Kemudian kalau dah tak ada apa, kamu jumlahkan perbelanjaan tersebut ya, dan bawa ke lajur kedua. Iaitu kita dapat 1775. Kemudian kita ambil jumlah pendapatan, tolakkan jumlah perbelanjaan hasil. Kita akan dapat lebihan. Di sini cikgu dapat lebihan. Kenapa? Kerana pendapatan hasil lebih banyak daripada perbelanjaan hasil. Jadi kita dapat lebihan. Okey, nampaknya kita telah pun siap ya untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu telah pun faham. Sekiranya tak faham, sila lihat semula dan boleh bertanya cikgu ya pada ruangan komen. Okey, seterusnya, cikgu minta kamu buat latihan ini dalam buku latihan dan seperti biasa kamu ambil gambar dan hantarkan ke Google Classroom. Ya, sekiranya ada masalah, sila bertanya pada cikgu ya. Okey. Sebelum berakhir, ya, motivasi hari ini, jangan membuang waktu belajarmu kerana apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Okey? Jadi teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okay, bye.